Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Semua sihat ke? Sehat, sir. Sihat. Okay, sir. Ada siapa kena swab ke? Blok F kena swab? Belum lagi, sir. Belum lagi? Dia tingkat 4 yang kena swab? Tingkat 3, 2, 1 tak perlu, betul? Ya. Kamu tingkat 4 ke Danish? Taklah, sir. Saya tinggal 1. Oh, tingkat 1. So yang ada siapa terlibat dengan swab? Yang akan pergi ke membidai? Tak adalah antara dua kelas ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa, okay, Nazri. Oh, Nazri ada, sekejap lagi lah. Okay. So sekarang share screen dahulu. Window. Okay, boleh nampak ke? Boleh, Okay, sir. sir. Nampak sir. Boleh, sir. Okay, so hari ni simple discussion saja. Kita akan buat tutorial discussion untuk soalan 5.2. Soalan nombor yang saya tak discuss lagi, question number 7, question number 8 dengan maybe objective question lah. Objective question sudah bagi tahu jawapan ke belum ya? Belum, sir. Belum. Okay. Belum, So sir. maybe I will give answer for 5.1 dengan 5.2. Yang mana ada masalah kita boleh discusskan lah. Dan kalau boleh nak habiskan dalam pukul 10 AM. Pasal sekejap lagi ada BP23 ada kelas bio. So we try to finish this off in 1 hour or earlier than that. Okay. So boleh dulu buka and bersedia untuk for question 7, question 8 dan objektif. Okay. So untuk question 7, okay, saya dah letak soalan dia kat sini. Okay, question 7, dia memang terus tanya apa maksud Markov-Nikov rule. Okay, so bila sebut pasal Markov-Nikov rule, apa yang kau tahu pasal rule tu? Addition. Okay, addition untuk pasal? Hydrogen Teruskan. halides. Okay, hydrogen dia akan masuk dekat tempat yang banyak? Banyak hydrogen. Banyak hydrogen, okay. So yang itu dari segi ayatnya, okay, saya terangkan dari segi konsepnya lah. Okay, so kalau kita ada carbon-carbon double bond, carbon ni ada 2 hydrogen, carbon ni ada 1 hydrogen dan satu lagi X lah. X ni can be chlorine, fluorine ataupun halogen group. So kalau kita tambahkan dengan yang ni HBr ni, nama dia adalah hydrogen bromide ataupun nama lain dia adalah alkyl halide ataupun nama lain dia adalah haloalkane. Okey, ada benda nak tanya ke tadi? Okey, kalau tulis dekat message, saya tak dapat baca sekarang. So you can see if you write something on the message so that I can come back to that. Okey. So sebenarnya bila ada alkene carbon-carbon double bond dan kita add dengan HBr, HBr ni kita akan belajar lebih lanjut lagi pada chapter 7. Okey, nama dia adalah haloalkane. Pasal halo ni mengandungi halogen group dan nama lain dia adalah alkyl halide lah. So kedua-dua nama ni kena tahu pasal kadang-kadang dalam exam bila tukar je soalan dia tak sebut direct guna haloalkane tapi menggunakan alkyl halide, dia adalah sama maksud lah. Okey. Dan bila sebut pasal Markov-Nikov rule, hidrogen ni akan masuk ke carbon yang mempunyai banyak hidrogen. So untuk carbon ni dia akan ada 2 hidrogen, untuk carbon ni akan ada 1 hidrogen. So hidrogen ni akan masuk ke tempat yang carbon yang mempunyai banyak hidrogen tadi tu. Okay, so that's the idea lah. Okay, so definition dia, Markov-Nikov rule states that in the addition of HX, which is HBr, to an alkene, the hydrogen atoms adds to the carbon atom that already has the greater number of hydrogen atoms. Okay, so sekarang ni kita kena write an equation for the reaction between 2-methyl propene and hydrogen bromide
to form the product. Okay, so kat sini kan, ini pun lebih kurang pattern soalan dalam exam jugalah. So maksudnya kamu sendiri yang kena lukis 2-methyl propene ni bentuk dia macam mana. Okay, yang macam hari tu korang ada dah pernah buat banyak nomenclature dan juga lukis structure, betul? Okay, senyap ya. Ada belajar pasal nomenclature kan? Ada Yes, sir. Okay, so pasal nomenclature tu sebenarnya korang tak perlu risau sangat. Dia akan keluar di UPS. Sir, Yes. suara sir macam sekat-sekat. Sekat-sekat. Ah. Sekarang masih sekat lagi ya? Sekarang tidak, tapi ada masa dia macam sekat-sekat lah juga. Macam Oh, robot-robot pasal- bunyi dia. Ya kan? Okay, maybe pasal line sir atau line korang kot. Okay, pasal sir pun sekarang tak kat office. Ya, kali juga. Tu maybe dia tersekat kot. Okay. Okay, so macam saya kata dari segi IUPAC tu, IUPAC yang korang dah belajar tu, korang jangan jadikan dia punya itu adalah priority. Okay, maksudnya IUPAC nomenclature ni akan keluar dekat UPS, tapi dalam PSPM, kalau dia keluar sekalipun hanya satu markah je. So yang korang perlu pentingkan adalah dia punya reaction, dia punya major product, minor product, dan cara lukis structure tu. IUPAC dia tak akan keluar begitu kompleks, dia akan keluar yang simple je, macam 2-methyl propene atau cyclobutin. Kau kena tahu lukis yang benda-benda simple sajalah. Alright. So bila kata 2-methyl propene, kamu tahu dia akan ada 3 carbon chain. 1, 2 dan 3. And then dia adalah propene. So kamu boleh letak dia kat sini double bond ataupun kat sini double bond, tak kisah pasal dia adalah kiri atau kanan pun dia masih propene jugalah. Okay, bisa kata I put here and then at carbon number 2 I will attach it with a methyl group. Okay, so you can draw it in terms of the structural formula or you can draw it in terms of the expanded structure. And then kamu tambah dengan hydrogen bromide. Okay, dan macam secerita HBr tu jangan letak atas arrow. Kamu kena letak dia as a plus kat sini. Lepas tu baru buat arrow dan baru tulis dia punya produk. Okay, so dalam kes ni okay, kalau tak nampak dari segi structural, kamu boleh draw dia as expanded. Okay, so if I were to draw it here, sini ada H, sini langsung tiada H. Jadi hydrogen ni akan attach kepada carbon nombor 3 according to the Markov-Nikov rule. Jadi lukis balik structure tu dan sini akan ada 3 H lah. 1, 2 dan 3. Dan sini akan attach kepada Br. Okay, dan H ni pun sebenarnya kamu boleh abaikan dia lah pasal dekat skeleton structure, hydrogen is being hidden. Okay. So ini kalau kamu buat dalam dalam expanded structure lah. Okay, just now I draw it in term of expanded. Ini salah ni. Okay. Okay, kat sini boleh faham kat sini hydrogen akan masuk ke tempat yang banyak hydrogen, Br akan masuk ke tempat yang sikit hydrogen. Yang mana Br tu ni CH3, Br dia kat sini lah. Okay, salah lukis structure, CH3, ni Br, CH3 kat sini. Kamu akan dapat structure ni lah. Okay, so sampai sini okay? Okay, sir. Okay, Okay, so yang structure mula-mula ni salah. Salah lukis. So yang ini yang betul lah. Okay, so sekarang ni kita kena state the type of the reaction involved. Okay, so the type of the reaction, apa nama part dia? Anybody wanted to try? Electrophile addition. Electrophile addition.
Okay, so dia akan jadi electrophilic addition. Okay, kenapa? Pasal ini adalah nucleophile yang kita belajar dekat chapter 4, nucleophile akan attack electrophile. So electrophile yang dimasukkan jadi namanya adalah electrophilic addition. Okay, so the type of the reaction mesti addition, is either addition, substitution, elimination atau rearrangement. Itu type. Kalau name of the reaction, kalau name dia akan jadi hydrohalogenation. Okay. Kalau type antara 4 tu je. Addition, substitution, elimination, rearrangement. Boleh beza kan? Boleh sir. Okay. Okay, so sekarang ni kita kena buat dia punya part D, write the mechanism that accounts for the formation of the product. So kita akan lukis balik kita punya structure. CH3, CH2. Okay. And then kita add dengan HBr kat sini. Okay, so ini carbon-carbon single double bond ni. Okay, so sekarang untuk step number 1, yang nucleophile akan attack electrophile. Okay, dan ini adalah transfer of 2 electron kepada hydrogen, dan ini akan menyebabkan attachment dekat carbon yang dekat sini je lah, sebab dia akan follow Markovnikov rule. Dan ini akan mematahkan ikatan antara HBr bond. So 2 elektron ni akan dipindahkan ke sini. Okay, dan sebenarnya Br ni dia akan ada 3 lone pair dan 1 bonding pair. So kat sini dia mula-mula adalah neutral. Tetapi lepas dia dah break, dia akan jadi H3C, CH3, dan sini akan jadi CH3. Pasal apa? Mula-mula dia CH2, tapi pasal dia dah ambil satu hydrogen, dia akan jadi CH3. Dan sini akan menyebabkan carbon kat sini akan ada positive charge. Okay, kenapa positive charge? Kenapa positive charge? Pasal kita kena kira dia punya formal charge. Carbon ada 4 valence electron, tolak 1, 2, 3 bonding pair. So dia akan jadi +1. And that is why carbon tu akan jadi +1. Untuk Br pula, pasal tadi kita dah transfer 2 elektron kepada dia, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kamu tahu Br adalah dalam group 17, betul? Yes, sir. Okay, Sir. so Br, Yes, sir. okay, Br adalah group 17, so dia ada 7 valence electron. Tapi kamu kena tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tolak 8. So dia akan ada carry negative 1. So that is why dia ada negative charge kat situ. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, dan negative charge ni dia akan pula attack yang positive charge kat situ. Okay, dan sebelum saya gabungkan yang ini adalah what kind of tertiary, what kind of carbohydrate ion, what class of it? Tertiary. Okay, dia adalah tertiary carbohydrate ion. So kalau dah tertiary carbohydrate ion, dia dah tak perlu nak buat 1,2 methyl shift, 1,2 hydride shift. Okay, kalau dah tertiary ni dia memang sangat stabil, dan pasal carbohydrate ion ni pun korang dah belajar dekat chapter 4. Pasal dia inductive effect. Pasal dia ada kekurangan elektron, CH3 ni yang kaya ni dia akan hantar elektron dan dia makin lama makin stabil. So tertiary carbohydrate ion dah memang stabil lah. So Br ni akan attack kepada dia, dan dia akan lukis balik structure tu, dan Br tu akan attach kat situ lah. Okay, dan ini adalah structure untuk kita punya produk, yang mana ini adalah sama dengan yang ini dan sama juga dengan yang ini. Okay, so kita dah lukis lah kita punya produk dan juga kita punya mechanism. Dan kalau kat sini juga, kalau dalam notas ada tulis pasal slow, dan sini adalah fast. Okay, yang slow fast ni kalau ingat tulis, tetapi for
as far as I know, dia tidak begitu kritikal lah. Slow dengan fast ni. Pasal slow dengan fast ni berkaitan dengan rate of the reaction. Maksudnya, bila nak attack ni dia akan a little bit slow. Tapi pasal dia melibatkan charge positif dengan negatif, negatif dengan positif charge, pergerakan dia adalah lebih laju. So dia adalah fast. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan? Ya, sir. Tiada, sir. Okay. Senang kan? Terdiam Okay, pula. sir. Ustaz Jad. So far senang lah, sir. Apa dia? So far senang. So far senang. Okay. So kita pergi question seterusnya. Okay, abaikan yang belakang. Okay. So question 8. Question 8 dia kata kita kena draw the structural formulae of the product form when one butene react with each of the following reagent. Okay. So memang dalam kalau soalan PSPM pun dia akan bagi dalam bentuk soalan. Dia tak suruh, dia tak bagi structure pun. Jadi macam korang dah belajar human IUPAC nomenclature dia, korang kena tukarkan dia dalam bentuk structure. Okay, so butane ni senang saja. Butane ada berapa karbon? 4. Karbon. Okay, so kamu tahu, kamu akan macam mana pun kamu akan ada 4 karbon. So I will use skeleton structure. Kalau kamu selesa guna expanded, silakan. So 1, 2, 3 and 4. Okay, so ini adalah butane. Tapi sekarang dia nak butin. So kamu tahu butin ni adalah sejenis alkin. Dia mesti ada satu double bond. So satu double bond tu dia mesti letak dekat hujung. Hujung sini atau hujung sini. Okay. So let's say if I put it here, nama dia akan jadi 1 butin lah. Jangan letak di tengah-tengah. Kalau letak di tengah-tengah, dia akan jadi 2 butin. Okay. So bila dah salah structure, itulah bermulanya kesalahan-kesalahan yang lain lah. So kena berhati-hati dan kena tahu lukis. So ini adalah betul. Dan kalau kamu lukis macam ini pun betul juga. Pasal kamu akan numberkan dia 1, 2, 3, 4. So kamu nak ambil sebelah sini atau sebelah sini, kedua-duanya adalah betul. Yang ini salah lah. Okay, boleh ke sampai sini? Okay. Okay, so sekarang I will... Okay. So saya akan letak structure dia secara dalam bulatan. Okay. So tadi dah draw dah dan ini adalah soalan A, B, C, D, E, F lah. Saya dah letak sekali supaya nak memudahkan discussion. Okay. Tetapi kalau dalam exam dia hanya bagi satu reaction, macam saya katalah kamu kena macam ni. Kamu tambah kamu punya reactant tu HI dekat sebelah dekat plus sign tu, baru anak panah. Okay, jangan letak atas arrow. Yang ini pasal saya nak tunjukkan je. So jangan follow yang inilah. Okay, kalau kamu buat satu-satu, tambah H2 dapat apa? Pasal yang ini pun sama. Tambah HBr, H2O2 tu boleh letak di atas ni. Lepas tu baru tulis jawapan dia apa. So ini adalah cara dalam exam . Boleh kat sini? Boleh, sir. Ya, ini kena take note lah, kena sedia maklum lah. Walaupun dalam lecture note tu kadang nak menjimatkan ruang atau apa-apa, so memang kadang seletak atas arrow. Okay, tapi yang ni kamu kena well aware lah. Kalau nampak kawan buat pun, tolong tegur juga lah pasal dia adalah untuk kebaikan bersama juga, sama-sama belajar. Okay, so kita teruskan discussion. Okay, so sekarang kita pergi yang bahagian A. So bahagian A dia ada 4 karbon which is 1 butane tadi dan kita akan tambahkan HI. So HI ni macam soalan tadi lah, lebih kurang karbon-karbon double bond tambah HBr. Cuma sekarang I ni I menggantikan Br tadi. So kat sini kamu rasa kamu akan dapat berapa jawapan untuk kat sini? 2. Dapat 2 jawapan. Okay, ada orang lain dapat, ada orang lain rasa ada rasa setuju atau ada yang tak setuju? Atau saya follow the flow je? Setuju. Setuju?
Okay. So macam saya kata, okay, dia ada macam ni, dan bila ada pertambahan alkyl halide ataupun haloalkin kat sini, kita akan tambahkan, kita boleh tambah I kat sini according to the Markov-Nikov rule. Okay, pasal sini adalah hidrogen, dan sini adalah hidrogen dan hidrogen. So hidrogen akan attach kepada kat sini. Okay, hidrogen baru saya bulatkan H kat sini. Dan yang karbon yang kurang hidrogen ni masukkan dengan I. Okay, so ini sebenarnya adalah kita punya major product. Dan biasanya untuk yang CH3 kat ni kita tak tulis dia punya hidrogen lah. Okay, pasal dia adalah skeleton structure. Okay, tapi pada masa yang sama, Se pun boleh dapat macam ni, which is my minor product. Maksudnya setengah spesies tu, H tu akan attach kepada kat sini dan I tu akan attach kat sini. Maksudnya dua produk ni boleh berlaku sebenarnya, cuma kebanyakannya akan berlaku ikut Markov-Nikov rule, which is our major product. Okay, boleh? Boleh sir. Okay. So kalau kat sini, ni paling mudah lah, daripada alkin tambah hidrogen. So kamu tambah hidrogen, tambah hidrogen, tambah hidrogen, tambah hidrogen. So sebenarnya korang akan dapat alkin lah. Yang mana alkin tu nama dia adalah butane. Okay. Kalau korang nak bagi nama kat sini pun boleh, macam practice yourself lah. Okay, kalau ini adalah 2-iodobutane. Ya, ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah iodobutane lah. 1 iodobutane, tapi biasa 1 kita tak tulis. So iodobutane inilah 2 iodobutane. Ini adalah butane sahaja. Okay. So yang dekat sini pula kita ada react dengan HBr in the presence of H2O2. H2O2 tu dia act sebagai apa? Catalyst. Ni catalyst ni. Ada satu nama yang saya gunakan dalam lecture note, tapi apa nama dia ni? Peroxide. Peroxide. Okay. So dia selalu exist as ROOR. Kalau korang nampak pattern dia macam ni, dia sebenarnya adalah HOOH, ataupun kalau dalam soalan dia tak gunakan H2O2, dia akan gunakan CH3OOH. CH3OOCH3. Okay, R ni boleh jadi H, boleh jadi CH3. So kena hati-hatilah. Kadang-kadang dalam exam dia guna ROOR, dia akan guna HOOH yang sama maksud juga dengan H2O2, dan dia akan jadikan dia sebagai CH3OOCH3. Ini pun sama maksud juga, dia adalah peroxide. Okay, so dalam soalan dalam exam janganlah terkonfuse pula bila dia ubah je sikit, dia punya maksud masih sama lah. Okay, so dekat sini dia akan follow what rule? Anti-Markov-Nikov. Yes, okay. So bila nampak je peroxide, dia akan auto anti-Markov-Nikov. Okay, anti ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu anti lah. Anti-Markov-Nikov. So dia adalah sebalik daripada apa yang kamu patut dapat dekat Markov-Nikov. Jadi what you will get is, kamu masukkan Br kan. Jadi dekat sini yang banyak hidrogen tu, karbon yang banyak hidrogen akan termasuk dekat halogen, dan hidrogen akan masuk ke karbon yang kat sini lah. So this is your answer. Okay, berhati-hati Br, kadang orang confuse dia akan masukkan I tu balik. Okay. Okay, that's for C. Untuk D, dia adalah masukkan bromine, dan dia berlaku dekat inert solvent. Inert solvent ni dia akan follow what rule? Okay, yang ini dia tak ada rule lah. Ini ada peroxide kan. Yang ini dia pasal dia duduk Br. Masuklah decide masuk Br.
Okay, sebelah sini masuk BR, sebelah sini pun masuk BR. So, 1 each. Okay. Dan ini untuk D, ada masalah bagi tahu. Dan untuk E ni adalah berkaitan dengan ozonolysis. So, ozonolysis ni bila boleh melibatkan O3. O3 ni refer kepada ozon, O2 ni oksigen. Okay, so ozon. So that is why nama dia adalah ozonolysis. Okay, dalam exam juga kadang-kadang dia akan bagi structure, lepas tu dia bagi produk. Lepas tu kamu yang kena determine dia punya condition. So kamu kena ingat jugalah, ozon followed by zinc catalyst dengan H2O. Okay, boleh je dia tinggalkan dia bagi produk, dia bagi reactant, dia bagi produk, dia suruh kamu identify dia punya reagent pun boleh. Okay, tapi dalam kes ni kamu kena identify dia punya produk lah. So ozonolysis, kamu hanya akan dapat 2 jenis produk je. Is either aldehyde ataupun keton. Okay, yang ni boleh tengok lecture note balik. So bila ozonolysis, dia akan break. Okay, yang selalu potong-potong ni adalah maksudnya adalah dia terputus. Daripada satu atom, daripada satu structure, dia akan jadi 2 structure. Okay, yang mana kalau draw balik 1, 1, 2, 3, dekat sini dia akan form oksigen dan sini akan jadi hydrogen. So seambil ni daripada sinilah. 1, 2, 3. Yang carbon double bond ni saya akan isi dengan oksigen. Yang atas ni sebenarnya adalah hydrogen. So I will maintain the structure, cuma yang kat sini I will add oxygen. Okay, so kalau ini disuruh namakan, dia akan jadi 1, 2, 3. Dia adalah propane. Tetapi pasal dia ada double bond O, which is carbonyl group, attached kepada hydrogen, dia adalah functional group of aldehyde. Jadi nama dia adalah propanal. Okay. Dan pada masa yang sama, ini tadi macam saya kata lah, dia satu structure, bila dia putus dia akan dapat 2 structure. So tadi kita tengok sebelah sini, sekarang kita kena tengok sebelah sini pula. So kat sini dia sebenarnya akan attach kepada hydrogen, dia akan attach kepada hydrogen. Tapi pasal ozonolysis, double bond ni kita tambahkan dengan oksigen. So hydrogen, hydrogen, double bond tu saya tambahkan dengan oksigen. Okay, dan dekat sini hanya ada berapa karbon kat sini? Tiga. Karbon. Ada berapa karbon kat sini struktur ni? Mana ada 3 sini? 1. 1 saja. Okay. Kamu kat sini kamu ada 1, 2, 3 karbon. Dekat sini kamu ada 1 karbon. So 1 je karbon dia. So kalau kat sini nama dia adalah met dan dia adalah carbonyl group attached with hydrogen, maksudnya dia adalah aldehyde. Jadi nama dia akan jadi metanal. 1 karbon. Lepas tu kalau kamu tengok structure tu juga, dia ada 1, 2, 3, 4 mula-mula. Yang kamu hasilkan pun mesti ada 3 campur 1, ada 4. So kalau kamu double check, dia adalah consistent. Cuma bila ozon ada oksigen, dia akan tambah oksigen dan akan tambah oksigen. Okey, boleh? Boleh, sir. Ada soalan boleh tanya? Okey, tadi ozonolysis hasilkan aldehyde ataupun keton. Tengok situasi lah. Kalau sini ada methyl group, dia akan jadi keton lah kat sini. Okey. Sekarang soalan F pula. Dia adalah melibatkan KMNO4 dengan H+. So ini adalah what kind of the reaction yang ni? Oxidation. Yes. So dia adalah oxidation. So ini adalah strong oxidizing agent dan dia akan berlaku pada acidic medium H+ ni. So ini pun kamu kena tahu dia punya condition juga. Sepasal pernah keluar, yang ini dia bagi jawapan, dia suruh identify dia punya reagent lah. Okay, so at high temperature and acidic. Okay, so
Okay, so pada balik yang kat sini. Okay, so bila kita buat oxidation menggunakan KMnO4, kita boleh dapat carboxylic acid. Okay, kita boleh juga dapat aldehyde, kita boleh juga dapat ketone, kita juga boleh dapat carbon dioxide and water. Okay, so ada 4 kebarangkalian kat sini. Kalau ozonolisis hanya aldehyde atau ketone saja. Itu dua-dua adalah oxidation. Oxidation menggunakan ozon, ini oxidation menggunakan potassium permanganate. Okay, so dekat sini is either these 4 product lah, bergantung kepada structure tu. Okay, so macam biasa 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3 ni kita akan break it apart antara 3 dan 4. So saya akan lukis balik 1, 2, 3, and then yang sini kita akan tambah oksigen, dan hidrogen yang patutnya kat sini kamu akan tambah dengan OH juga. Dia adalah strong oxidizing agent, jadi oksigen pun akan tertambah kat sini. Yang macam tadi dia hanya ada hidrogen saja. So dekat sini dia akan ada carboxyl group. Carboxyl group ini adalah class of the carboxylic acid. Okay, so kamu akan ada 1, 2 dengan 3. So dia adalah propane pasal 3 karbon, tapi pasal dia ada carboxyl group kat sini, dia akan jadi propanoic acid. Okay, boleh? Sampai sini okey? Boleh kan? Okay, so tapi dekat sebelah di sini pula dia ada hydrogen, dia akan ada hydrogen sebelah sini. Okay, so bila di sebelah sini ada carbon, hydrogen dengan hydrogen, untuk strong oxidizing agent, dia tidak akan jadi metanal. Dia akan jadi plus carbon dioxide dengan water. Okay, dua-dua oxidation tetapi produk dia akan berbeza. Okay, ini saya ada terangkan dekat 5.2 part 4. Perbezaan dia lah antara kedua-duanya. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay. So sekarang ni untuk soalan yang ni sudah habis discuss dah. Ni dah serangkan dalam video. Okay, tak ada apa dah. Okay, so saya akan stop sharing for a while. Okay. Okay, sekarang kita buat soalan objektif. Okay, sekejap saya share semula. Okay, ini adalah tutorial PDF. Okay, yang ni sebagi, yang ni dah semua dah try buat ke tak sempat lagi? Sudah. Sudah? Okay, so yang ni saya bagi jawapan dulu. Yang mana ada problem kita boleh discuss sikit lah. Okay, kalau nak discuss semua memang tak sempat. So, okay, saya akan bagi jawapan dahulu. Okay, nombor 1 jawapan dia C. 2 adalah C. 3 adalah C. 4 bola. 5 cacing. 6 cacing. 7 daun. 8 bola.
9 tahun. Okay, yang mana tak faham soalan dulu beritahu. Okay, so ini untuk 5.1 part 1 lah. 5.1 sahajalah. Okay, sempat ambil jawapan? Tidak, sir. Tidak. Okay, Tak, sir. okay, saya pergi nombor 1 balik. 1C, 2C, 3C, 4B, 5C. Soalan nombor 6, C, D, B, D. Okay, boleh? Okay, boleh segera ke 5.2? Boleh, sir. So ada soalan 8. Soalan nombor 8. 8 Roman 3 tu kenapa dia betul? Yang ni Salah lah B. Okay. Ada Okay. Okay. Okay, ada soalan untuk 5.1? Nombor 9, sir. Nombor 9. Okay. So nombor 9 ni dia kata which of the following compound below give a 3-mono-bromoalkene when reacted with bromine in the presence of light. Okay. So ini macam kamu tahulah alkene, tak kisahlah alkene apa-apa pun, bila dia react dengan UV, okay, bila dia react dengan halogen in the presence of UV, okay, UV ni adalah critical tau. Dia akan undergo what kind of reaction kat sini? What type of reaction? Yes, dia akan undergo free radical substitution. So dia akan dapat satu minor product, lagi satu dia akan dapat satu major product. Okay, pasal dia boleh substitute hydrogen dekat sini, ataupun dia akan boleh ambil hydrogen dekat sini. So Br ni dia akan major dekat sini lah, pasal dia akan jadi secondary carbocation, secondary free radical, yang ini akan jadi primary free radical. So dia adalah minor product. Okay, so that's the idea lah. Okay, dan bila dia jawab dalam exam, UV ni adalah penting. Based on last year punya data, hampir 70% pelajar KML tak tulis UV, dan ini akan menyebabkan reaction tu adalah salah lah. Ini hanya daripada KML saja, hampir 70%. So janganlah tergolong dalam 70% tersebut in case soalan ni keluar. Okay, so ini pun saya tekankan dekat lecture dan saya tekankan lagi sekali lah. Okay, so contenglah your paper besar-besar kata UV ni adalah wajib. Okay, dia selalu ingat sekarang tau, tapi bila dalam exam dia laju, dia terlupa. Okay, so always remind yourself about this lah. Okay, so sekarang ni kita patah balik pada soalan, which of the following compound give 3-mono-bromoalkene when reacted with bromine in the presence of light? Okay, maksud mono ni adalah satu sebenarnya. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita cuba bayangkan hexane. Hexane ada berapa carbon? 6. 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bila dia undergo free radical substitution, sama condition dia, korang boleh bayangkan berapa banyak produk yang dia boleh dapat. Kalau dia boleh dapat 3 different product, maksudnya jawapan dia adalah betul lah. Okay, so bila dia react dengan bromine for example, plus Br under UV, so probability yang pertama, saya boleh dapat bromine tu dekat carbon yang hujung. Okay, so that's my first probability. Second probability, I can say that I can get the bromine at the second carbon. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bromine boleh ambil hydrogen kat sini, ataupun bromine boleh substitute dengan hydrogen kat sini, ataupun yang ketiga, bromine tu boleh ambil daripada carbon yang ketiga dekat sini.
So bila kamu dapat 1, 2, 3 possible product, maksudnya jawapan dia adalah betul lah. Okay. So kamu ulang balik the same process untuk 2,2-dimethyl butane. So macam ni pun kamu kena tahu lukis dahulu lah. Butane 1, 2, 3, 4. Lepas tu dekat carbon nombor 2 kamu ada methyl dan kamu ada methyl lagi satu. So dekat sini kalau kamu react dengan same condition, kamu boleh dapat bromine tu maybe dia akan substitute hydrogen kepada Br. Ini satu possible product. Erase dari sini. Okay, produk yang lain kamu mungkin boleh dapat. Okay, so tadi kamu ambil hydrogen dekat sini. So maybe you can take hydrogen from here. So dapatlah possibility kedua. Lepas tu yang ketiga, kamu maybe boleh dapat, okay, kamu draw balik structure yang sama, maybe kamu boleh ambil daripada hydrogen yang kat sini. Ataupun hydrogen kat sini, ataupun hydrogen kat sini. So dia adalah, tak kisah mana-mana pasal dia adalah simetri. Okay, so maybe you can ambil kat sini. So dapat 3. So bila dapat 3 possible product, jawapan dia adalah betul jugalah. Boleh ke bayangkan apa yang saya cuba sampaikan? Boleh. Boleh Okay. So yang seterusnya kita guna model lain. 2,3-dimethyl butane. So 1, 2, 3, 4. Sini ada dan sini pun ada. Kamu reactkan dengan bromine. So bromine tu boleh masuk dekat hydrogen dekat sini. So kamu masukkan bromine tu dekat. So itu possibility yang pertama. Possibility yang kedua, okay, maybe kamu tak nak ambil dekat sini. Kamu mungkin boleh ambil dekat sini pun boleh. Okay, so you can take it from here. Sebab kat sini ada hydrogen juga kan. So H tu, Br tu akan menggantikan Br. Br tu akan menggantikan H. Okay, ini possibility pertama. Possibility kedua. Yang ketiga, maybe kamu boleh ambil dari sebelah. Satu sini, satu sini, satu sini. Sebelah sini akan sama. Ini hanya ada 2 sahaja lah kan. Ini sebagai jawapan D . 1 sini, 2 sini. Yang ketiga sini, 1 sini, 2 sini. Ini akan sama dengan sebelah sini. Ada ke lagi satu? Di outline Di mana? itu Di sini. Sini 1, sini 2. Kalau kat sini sama dengan kat sini kan. So hanya ada 2 saja. Korang nak buat apa? So di alkyl group dia tidak boleh letak kas. Di alkyl group yang mana? Di sini. Sana metil. Kawasannya metil sini. Sebab sini dengan sini sama kan? Sebab kalau kamu buat numbering 1, 2, 3, 4, ini adalah sama. Kamu buat dari sini pun dia adalah sama. Maksudnya kalau kamu ubah sini, ini dengan ini sebenarnya adalah samalah pasal dia macam ni. Ataupun kalau kamu ambil dia daripada sini pun adalah sama, kamu ambil daripada sini pun dia adalah sama.
So I already take that one, and then I take this one. Ni macam ada dua saja. So nombor 9 adalah bola. Okay. Kau ada orang dapat D. Kau ada orang dapat lagi satu. Sekarang ni hanya boleh dapat 2 je. Anybody got 3? Tak ada Dia Semua dapat dapat 2. dua. Betul juga kan? Dapat 2 je. So sebabnya 1 dan 2 sahajalah. Okay. Tapi ni I try to double check balik kalau if I can, kalau dapat 3 nanti I will inform later lah. For now macam dapat 2 je. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, soalan lain ada masalah? Okay, sebagai jawapan 5.2 dahulu. Okay, nanti kamu check dahululah. Okay, ada masalah nanti boleh tanya. Okay, so for 5.2, nombor 1, saya jawab 1A, 2 adalah cacing, 3 adalah bola, 4 adalah ayam, 5 daun, 6 bola, 7 cacing, 8 daun, 9 daun. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, ada apa soalan nak tanya? Yang rasa sukar atau pelik? Yang Sezaf ni tahu Tahu. Dia adalah more substituted. Okay, so dia akan dapat C lah pasal carbon dia ada CH3, ada CH3, ada CH3, ada CH3. Okay, yang ini pun kadang A ni ada orang salah juga. Tapi kamu kena tengok yang paling panjang lah. 1, 2, pasal dia C2 kan. 3, 4, 5, 6, 7. Pasal yang CH3 ni dia ada dia punya substituent. Okay, yang ni kena check balik. Okay, yang 3B, 3 adalah B. Okay, pasal yang ini dia akan berlakunya rearrangement. Yang mana dia akan ada 1, 2 metal shift. Okay, walaupun korang mula-mula akan dekat step 1, korang akan protonate OH group tu kan. So kamu akan dapat H3C, C, CH3, CH3, COH, CH3H. So bila kamu protonate, dia akan jadi OH tu kat sini. Lepas tu dekat step kedua kamu akan buang air tu. Okay, ni adalah dehydration. Bila kamu buang air, kamu punya positive charge dia patutnya dekat sini. Okay. Dan kamu akan pindahkan, kamu akan eliminate hydrogen masuk sini dan dia akan jadi carbon-carbon double bond lah kat sini. So kamu akan nampak seolah-olah
kamu akan dapat jawapan dia lebih kurang A. Tapi apa yang berlaku bila kamu buat methyl shift, ini adalah secondary carbocation mula-mula ni. Tetapi kita perlu buat rearrangement pasal kita nak jadikan dia lagi stabil, iaitu tertiary carbocation. Okey, bila kita pindahkan, kita akan jadi H3C, CH3, C, CH3, H. Yang ini bila pindah sebelah sini, okey, kita pindahkan sebelah sini, so dia akan jadi kat sini lah. Dan sini akan jadi positive charge dia. So daripada secondary, pasal dia attach kepada 2 carbon, dia akan jadi tertiary. Pasal this carbon akan attach kepada 1, 2 dengan 3. So dia adalah tertiary carbocation, which is much more stable. And then baru dia akan eliminate water tu. So that is why dia akan ada carbon-carbon double bond dekat sini. So jawapan dia adalah B instead of A lah, pasal dia minta major product. Boleh ke kat sini? Boleh, sir. Ya, ini pasal 5.24. Alright. Ada apa-apa masalah lagi? On your side ada? Tiada, sir. Ya ada. Tiada, Okay. sir. Ya. Okay, so yang nombor Tiada, 6 ni nombor 6 ni lebih kurang macam soalan PSPM. So dia akan bagi kan ozonolysis of an alkene. Ozonolysis lah, kamu tahu dia akan ada ozon campur dengan dia punya condition zinc, H2O. Menghasilkan etanal CH3 kat sini. So satu produk dan menghasilkan propanal, another product. 2, 3. So dia akan hasilkan yang ini dengan yang ini. So kamu tahu dia kamu kena predict apa mula-mula dia. Kamu kena reverse. Okay, so yang ini pun adalah satu skill lah macam mana kamu nak dapatkan alkene tu balik. So cara yang paling mudah kamu tahu 1, 2, 3, 4, 5. Kamu dah ada 5 carbon. So jawapan kamu mesti pentene lah. Macam mana sekalipun. Okay, dan korang cuba combinekan dekat carbon-carbon double bond ni, kamu combinekan dia semula supaya dia bersambung. Okay, in order for you to do that, macam mana saya terangkan dia. Okay, ini kamu punya structure pertama. Structure kedua, kamu ada oksigen juga kat sini. Lepas tu ada H. Oksigen. Okay, so 1, 2, 3 carbon. Ini ada 1, 2 carbon. So bila korang combine 1, 2, 3, 4, 5, so dia akan jadi satu straight line. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu combinekan area yang ada oksigen tu. Okay, bila kamu combinekan dia akan jadi satu straight line. Dan pada carbon yang ke 1, 2, dia akan ada double bond kat sini. So kalau kamu kira dia adalah 1, 2 pentene. 2, 3 pentene. So dia adalah 2 pentene lah kat sini. Pasal dia akan ambil nombor yang paling kecil. Boleh ke bayangkan? Boleh, sir. Boleh? Boleh. Yang ini pun kamu combinekan dekat oksigen lah. Dan nanti kalau ada lagi satu soalan tu, dia melibatkan daripada, ini soalan daripada soalan nombor 10. Dia akan bagi cyclic. Okey, kamu bayangkan dia macam satu gelang. Tapi because dia lakukan ozonolysis, dia akan jadi terputus. Dia akan jadi macam satu yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kamu akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga.
Mula dia gelam. Kamu bayangkan apa, getah ikat makanan tu, kamu guntingkan dia. So dia akan jadi panjang lah. So kalau ozonolysis berlaku dekat cyclic compound, dia akan dapat beginilah produk dia nanti. So akan dapat oksigen kat sini ke, dan lagi satu kat sini ke. Okay. So ini pun kamu kena tengok balik lah dekat ozonolysis tu. Okay. Okay, ada apa-apa masalah lagi? Tiada, sir. Ya. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai sini dulu. Pasal korang pun sekejap lagi ada kelas lagi kan. Okay. So, I think that's all for my part. Kalau ada apa-apa masalah nanti boleh inform kemudian lah. Okay. Dan harapnya semua bertabah dengan keadaan sekarang lah. Okay. So, saya rasa that's all from me. Dah boleh leave dah untuk kelas seterusnya. Thank you, sir. Alright. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.